الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا على رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi kita sambung lagi berkenaan dengan bab puasa daripada kitab Sabilal Muhtadin. Jadi sebagaimana kita tahu pagi kemarinnya kita membicarakan kita kecek kira berkenaan dengan niat puasa. Maka di situ ada beberapa persoalan, beberapa masalah. Antaranya berkenaan dengan syak pada niat. Dalam masalah syak pada niat ini, dia berlaku dalam dua keadaan. Pertama, syak pada masa niat, dan yang kedua, syak pada niat ataupun tidak berniat. Maka dalam masalah syak pada masa niat ini ada dua keadaan, iaitu syak pada ketika berniat, semasa berniat, adakah ia masih dalam waktu ataupun sudah keluar daripada waktu puasa, waktu apa ni, sudah keluar, sudah melebihi daripada terbit fajar. Maknanya, adakah niat dia tu dalam waktu, masih lagi dalam waktu niat, ataupun sudah keluar daripada waktu niat. Semasa ni berniat. Dan syak yang keduanya, selepas berniat, selepas dia berniat tadi, semasa berniat. Yang kedua ni, selepas berniat tu, dia mari syak dalam hati. Aku niat tadi, fajar ke, terbit fajar dah ke, ataupun perlu terbit fajar lagi. Itu dua keadaan. Maka kalau sekiranya syak berniat ketika syak, mari perasaan syak itu ketika dalam keadaan masih lagi berniat. Maknanya ketika duk niat tu, dah sahaja aku puasa pada besok hari, gini. Ketika tu dia mari syak, aku niat ni terbit fajar ke belum terbit fajar lagi. Maka niat ketika itu tidak sah. Dia kena niat semula. Kalau sekiranya masih dalam waktulah. Dan yang keduanya, dia syak selepas dia niat tu baru mari syak. Selepas dia niat saja aku puasa pada besok hari gini sampai akhir. Lepas tu mari syak. Aku niat saat ni tu, sekejap saat ni aku niat tu. Dan sebelum fajar ke ataupun terbit fajar dah. Mana subuh dah. Kalau lagu tu, maka niatnya adalah sah. Sedikit perbezaan. Ini yang pertama tadi,
Syak semasa niat, ketika berniat, dan syak selepas berniat. Maka dalam masalah syak ketika ataupun semasa berniat, tidak sah niat kita. Dah, kalau syak niat kita tu selepas daripada waktu kita berniat, maka itu sah. Itu bagi masalah yang pertama, iaitu syak dalam berniat, adakah dalam waktu ataupun selepas waktu terbit fajar. Yang kedua, dia syak, adakah dia berniat ataupun tidak. Dia syak, adakah dia berniat ataupun tidak. Maka ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, sekiranya syak dia tu hilang sebelum daripada gurub matahari ataupun masuk matahari, ini sebelum maghrib. Mudah, kita ambil mudah fahamnya, mudah keceknya, kata orang Kelantan. Sekiranya syak dia tu hilang sebelum berbuka puasa ataupun sebelum masuk maghrib, maka dah sahlah puasa dia. Dia tak syak, aku niat kedok malam puasa aku. Aku niat kedok puasa aku semalam. Tetapi syak dia tu dah hilang sebelum daripada masuk maghrib. Yang ni sebelum daripada berbuka. Ataupun kita kata masuk mari asar tu hilang syak dia. Lagu mana hilang syak? Aku niat dah. Dia mari teringat, aku niat dah. Tadi pukul 3 pagi tadi, pukul 4 pagi tadi. Dah misalnya. Maka dalam keadaan situasi lagu tu dia panggil syaknya sudah hilang. Maka puasanya masih sah dengan syarat-syarat tertentu lah. Jadi dia belum lagi makan. Lama dia mari syak dengan hari pagi tu, dia makan selalu. Maka walaupun dia mari yakin bahawasanya dia berniat dah semalam pada waktu petang tu, maka tidak sah lagi lah puasa dia. Situasi yang kedua, dia syak berpanjangnya sehinggalah masuk waktu berbuka tak hilang lagi syak dia tu. Maka kalau syak lagu ni puasanya tidak sah. Dia niat tidak sah dan puasanya, bila niat tidak sah, puasanya juga tidak sah. Itulah secara detail, cara tafsilnya ataupun cara detailnya berkenaan dengan keadaan situasi niat. Itu yang pertamanya, syak pada masa dia niat, yakni adakah dia berniat dalam waktu fajar, sebelum waktu fajar ataupun selepas waktu fajar. Yang keduanya, dia syak pada berniat, adakah dia berniat ataupun tidak. Maka setiap satu tu dibahagi kepada dua, maka menjadi 4 masalah di situ yang perlu kita fahami. Kenapa? Kerana perbezaan setiap 4 masalah tu amatlah sedikit bezanya, yang kadang-kadang memungkinkan berlaku kekeliruan dalam pentafsiran ataupun dalam huraian kita sebagai guru. Kena perhati kepada ibarat kitab lah, kepada ibarat-ibarat kitab yang dibaca. Okey, habis itu. Dan tiadalah wajib pada puasa sunat berniat. Dan tiadalah wajib pada puasa sunat berniat. Hanya yang demikian itu terakmal. Dia jatuh kitab sikit. Dan tiadalah wajib pada puasa sunat berniat, yakni berniat pada malam hari. Itu dia. Hanya yang demikian itu, yakni berniat pada malam hari bagi puasa sunat ni, terakmal jua, sempurna je. Moleknya lagu tu lah. Walaupun kita berpuasa sunat, maka moleknya, akmalnya kita berniat pada malam hari. Setengah kata sunatnya, untuk puasa sunat ni kita niat pada waktu malam hari. Ini waktu antara maghrib hingga subuh. Maka memadalah pada puasa sunat berniat pada siang hari daripada gelincir matahari.
subuh lah. Tu dia. Lepas subuh sebelum zuhur. Matahari ni tengah hari tu dia duduk menegak, bila gelincir sikit masuk zuhur. Maka bila masuk zuhur tu habislah waktu untuk berniat puasa sunat. Jadi masalah puasa sunat ni sebagaimana kita tahulah, yang dimaklumkan sekejap saat ni bahawasanya dia boleh berniat